Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang hormati sekalian, bertemu lagi kita dalam ruangan Aura 13 sempena dengan pemilihan UMNO tahun 2013 ini. Kita telah mengikuti berbagai-bagai siri dengan menampilkan beberapa personaliti yang terutamanya ahli-ahli politik dan calon-calon yang akan bertanding untuk mengisi jawatan, sama ada jawatan pemuda, sama ada jawatan wanita, jawatan puteri dan juga pada 19 hari bulan ini, hanya beberapa jam saja daripada sekarang ini, jawatan dalam majlis tertinggi khusus yang tertumpu sekarang ini ialah 6 petanding-petanding yang akan bertanding merebut jawatan naib Presiden UMNO. Bersama kami para penonton hormati sekalian ialah Al-Fadhil Ustaz Hassan Basri yang biasa bersama dengan kita, biasa bersama dengan IMR, Ketua Penerangan kepada Jati Malaysia, dan beliau datang ke studio untuk meraihkan kita untuk berbincang. Tajuk yang kita bincang ialah tajuk mengenai pemilihan UMNO tahun 2013 terkhusus kepada majlis tertinggi pada besok harinya dan disertai dengan calon-calon daripada naib Presiden UMNO. Saya nak mulakan Ustaz. Ustaz, tahap pertama sudah pun berlalu dengan keputusannya telah diumumkan, iaitu Ketua Pemuda, Ketua Wanita dan Ketua Puteri. Dan pada besok hanya beberapa jam saja daripada sekarang Ustaz ialah majlis tertinggi dan juga peringkat bahagian-bahagian majlis tertinggi dan juga naib Presiden UMNO yang menjadi fokus kepada perbincangan di akhir-akhir ini. Sebagai permulaannya Ustaz, kalau Ustaz boleh ulas setakat yang kita lihat sekarang ini, apa yang Ustaz nak ulas sedikit dalam masa 1 minit yang awal ini mengenai pemilihan UMNO 2013, terutamanya tentang keputusan yang diumumkan minggu yang lepas berkenaan dengan pemuda, wanita dan juga puteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Datuk, sidang penonton, bila kita bercakap soal pemilihan UMNO, walaupun UMNO itu dilihat sebagai satu parti politik dalam arti kata UMNO, tetapi ia menggambarkan keseluruhan tentang masa depan dan hala tuju negara kita. Kerana UMNO ini menjadi tulang belakang dalam menentukan dasar-dasar, khususnya dasar yang bersangkutan dengan apa yang menjadi satu teras kepada IMR itu sendiri, itu Islam, Melayu dan Raja. Walaupun UMNO memperkenalkan alif, ba dan ta, agama Islam dan alif, ba, negara. Jadi bercakap soal pemilihan beberapa jam yang akan kita suasana debaran yang dinantikan oleh rakyat Malaysia khususnya, kita melihat bahawa pemilihan UMNO ini sama ada yang melibatkan ketua pemuda yang memang sudah dijangka, cuma sedikit pada hari ini, iaitu apabila bentuk pemilihan tadi dipilih oleh ratusan ribuan perwakilan yang nyata-nyatanya sudah menyatakan pendirian yang kita nampak melihat kepada kekuatan calon-calon yang bertanding itu sendiri. Jadi kalau Datuk menyatakan apakah melihat senario sebelum ini pelatihan ketua wanita, pemuda dan juga puteri itu sendiri, maka calon kedua-duanya itu Datuk Khairi dan Shahrizad ini memang sudah dijangka, kerana tandingan-tandingan ini pun dilihat bukan suatu yang boleh membawa kepada persaingan besar dalam politik itu sendiri. Ya. Okey, Ustaz, kalau kita mulakan dengan begitu, agaknya ada tak kesan ambil misalnya Ketua Pemuda. Ketua Pemuda menang secara landslide. Hampir tidak ada satu pun undi yang tidak diberikan kepada Ketua Pemuda. 191, lebih kurang 191 bahagian. Adakah itu menimbulkan percikan-percikan kesan kepada pemilihan di peringkat nanti bahagian majlis tertinggi terutamanya dan juga ke-6 calon yang bertanding naib Presiden itu? Ya, saya melihat begini, dalam konteks UMNO lah, beberapa faktor yang turut mendukung ataupun membantu kepada kemenangan seorang calon itu sendiri. Antaranya Khairi Jamaluddin ini, walaupun dia disaingi oleh 5 orang calon yang rata-ratanya bukan dilihat sebagai satu tandingan kalau nak dibandingkan dengan Khairi yang jelas, walaupun dalam satu-satu isu ada pro and con, tetapi paling tidak pun dia ada keberaniannya di sana yang sekaligus boleh membantu sedikit kemenangannya yang dilihat
sebagai sesuatu yang mendorong kepada perwakilan. Kemudian senario yang kita lihat pada hari ini yang akan melihat besoknya 19 hari bulan besok, mungkin ini salah satu faktor. Dan tapi hari ini kita lihat kadang-kadang calon-calon ini bercakap soal 3 perkara alih bata ini untuk menjadi, sebelum ni tidak dilihat mereka mengaitkan isu-isu yang berkaitan dengan alih bata ni, tambah-tambah soal agama, soal Melayu dan seumpamanya. Tapi selepas melihat trend mutakhir ini, trend-trend yang turut mendominasikan senario persekitaran rakyat Malaysia, khususnya tentang kalimah Allah, tentang isu agama, tentang isu Melayu yang cuba diperkotak-katikkan oleh setengah pihak, khususnya kelompok-kelompok yang kalau kita cakap soal politik sebenarnya datang daripada parti-parti yang berteraskan kepada rasis ini. Sebagai contoh DAP, maka bangkitlah suara-suara ini kerana melihat pemuda-pemuda tadi yang lantang, antaranya Khairi yang lantang, yang turut mendukung ataupun menjadi dorongan kepada kemenangan dia. Maka setengah-setengah cuba bercakap soal alih bata kalau bercakap soal konteks, kalau kita dalam konteks jati IMR gitu sendiri. Alih bata ni maka rata-rata lah bercakap soal Melayu, soal memberi komen tentang Islam dan seumpamanya. Maka inilah yang sedikit sebanyak mempengaruhi calon-calon dalam majlis tertinggi besoknya. Saya nampak begitu. Kan? Sebelum ni seseorang tu yang calon tak pernah cakap soal Islam Melayu, tiba-tiba bangkit cakap soal Islam, mempertahankan Melayu dan seumpamanya. Kerana dia melihat ini persekitaran yang kononnya membantu kepada kemenangan calon itu. Memang tidak dapat dinafikan sebagaimana Ustaz punya observasi mengatakan bahawa orang yang jarang-jarang cakap tentang abata ni sekarang nampaknya sudah menonjolkan isu itu, dan berikutan dengan itu ada talian-taliannya pun ingin bercerita tentang abata yang satu masa dulu nampaknya itu bukan menjadi agenda utama mereka. Persoalannya Ustaz, setelah saya melihat dan membaca, banyak juga yang saya baca dan banyak juga yang saya lihat dalam forum-forum dan sebagainya yang disiarkan dalam rangkaian-rangkaian televisyen misalnya, tentang yang abata tu, ambil yang agamanya tu Ustaz, nampaknya sehingga hari ini pun tak berapa nak berani saya nampak pimpinan-pimpinan UMNO sama ada yang terutama yang bertanding ni untuk menjadikan itu sebagai poin yang pertama dan utama untuk ditonjolkan sebagai penonjolan, sebagai landasan untuk mereka dipilih sebagai calon sama ada MT ataupun dalam naib presiden UMNO. Jadi ini yang keraguan. Saya dah tinjau pendapat dan teman-teman orang-orang lain, orang kampung, orang separuh kampung, separuh bandar dan sebagainya. Ini concern mereka. Kenapa yang A itu adalah agama. Ba itu ialah bangsa. Ta itu ialah negara. Tetapi yang pertama tu agama itu. Padahal disebut-sebutkannya tanpa agama itu tanpa UMNO, tanpa Islam itu tanpa UMNO. Apa komen Ustaz tentang itu? Saya melihat begini UMNO ni dilihat sebagai sebuah parti yang sudah terserap di sana nasionalisnya. Walaupun nasionalis itu berasaskan kepada nasionalis yang bukan nasionalis sebagaimana yang telah diputar-belitkan sebagai nasionalis yang hanya meletakkan kaum semata-mata, bukan meletakkan kaum atas dasar kezaliman. Maka sebab itu golongan agamawan pertamanya dalam UMNO yang sudah terserap ataupun menjadi satu budaya yang melihat retetan bahawa andaian orang-orang agama dalam UMNO ni sebagai melukuk di tepi gantang. Ya, kalau kita lihat, dan itulah kedudukan orang agama dalam UMNO. Mutaakhir ni barulah ada cadangan untuk mewujudkan majlis ulama UMNO dan sebagainya, tapi mereka masih lagi lihat segan-segan untuk menunjukkan agama kerana sebagaimana yang saya sebut tadi sudah terserap, sudah sebati, sudah menjadi tradisi dalam jiwa UMNO itu sendiri. Meletakkan Islam ni, melihat Islam ni meletakkan kepergantungan kepada agensi-agensi yang sudah ada hasil daripada perjuangan mereka, bukan mereka menjadi menonjol. Sebab itu satu, yang keduanya mereka melihat sejarah golongan agamawan dalam UMNO, dan kita sebagai pemerhati yang saya sebut tadi, minta maaf cakap, sebagai melukuk di tepi gantang, hanya menjadi tukar-tukar membaca doa dalam majlis-majlis UMNO, tidak ditonjolkan sebagai walaupun pernah diangkat sebagai naib presiden sebagai contoh, tetapi akhirnya di mana kedudukan orang agamawan. Maka atas dasar inilah mutaakhir ini kita lihat bahawa apabila ada usaha yang cuba ditonjolkan oleh golongan agama ini, maka sebab itu Fathul Bahari yang sedikit dominan
dalam isu pemilihan pemuda ini diangkat sebagai calon nombor 1. Yeah. Sepatutnya gerakan yang dibawa oleh pemuda ni sepatutnya telah disahut oleh pimpinan itu sendiri, bahawa sebagaimana kata Profesor Kebrohi, apa pun pembangunan kita nak bina, apa pun ketamadun nak bina, apa pun masa depan negara yang kita nak bina, maka dia tak boleh lari daripada agama dan budaya itu sendiri. Maka sebab itu golongan agamawan ini tidak dilihat sangat sebagai satu tempat dan nampak kedudukannya dalam UMNO kerana mengambil pengalaman. Sebagai contoh kita lihat bagaimana kedudukan, kalau boleh saya namakan beberapa orang tokoh-tokoh agama yang kita semua sudah maklum, bahawa akhirnya tidak ada tempat dan diberi tempat, kalah dalam pemilihan. Maka kerana mereka melihat hari ini UMNO telah dikuasai oleh golongan korporat yang seolah-olah itu tempat mereka nak mencari makan. Sedangkan golongan agamawan ini bukan melihat itu medium sebagai tempat untuk mencari makan, tetapi sebagai medium untuk mempertahankan agama. Dan begitu juga, saya nak sebut satu lagi. Satu lagi, yang kedua, apabila kelangsungan golongan agamawan ini dalam UMNO itu sendiri, maka suara mereka bukan lagi suara yang sebagaimana suara-suara ketegasan itu. Itu yang kadang-kadang orang agamawan ini melihat seolah terasing dalam budaya dan kehidupan. Okey. Ustaz tadi menyebutkan maknanya semangat nasionalis. Yeah. Malay nasionalis tu. Itu memang ditanam daripada awal-awal lagi, sejak zaman penubuhan 1946 sampailah sekarang ni. Sementara itu macam dikatakan pun disebutkan, Fathul Bari pernah menyebutkan bahawa orang-orang agama ni hanya layak untuk membaca doa, bertahlil dan sebagainya, begitu saja. Tapi yang saya nak sebut, Ustaz, malam tadi saya menyaksikan 2 program televisyen. Saya tak sebutlah apa rangkaian-rangkaiannya, membincangkan panjang lebar mengenai pemilihan UMNO 2013 ini. Disebut salah seorang, 2 orang yang menyebut yang saya tengok malam tadi, maknanya dia menasihatkan supaya pemimpin-pemimpin UMNO yang bakal dipilih nanti supaya menjauhkan diri mereka sama sekali daripada golongan mengejar harta, mengejar pangkat, mengejar kedudukan, golongan yang mementingkan keluarga, golongan yang mementingkan waris walak sendiri, golongan yang mementingkan sahabat-sahabat sendiri, golongan yang boleh dikatakan merebut ruang dan peluang untuk menimba kekayaan negara ini. Bagaimana Ustaz kalau nak diletakkan kepada calon-calon yang akan bertanding? Dan ini merupakan sebagai satu kriteria utama, jauhkan diri kamu daripada yang itu. Sebab dari segi prinsip pemilihan yang baru ini pun seolah-olah mencuba menjauhkan diri mereka dalam bahaya-bahaya yang disebutkan oleh mereka itu. Ya, apa yang dibincangkan, walaupun rata-rata soal bercakap jauhkan daripada kepentingan-kepentingan, sama ada kepentingan meletakkan mereka masuk UMNO untuk bertanding dalam jawatan-jawatan kerana mereka melihat itulah dia dulang emas. Maksud kalau kita sebut sebagai dulang emas, kerana realitinya begitu. Kerana realiti masyarakat melihatnya persekitaran begitu. Kalau ketua cawangan sebagai contoh, kehidupan mereka dalam keadaan yang cukup selesa, kerana yang kalau minta maaf sikit kritikal yang kita beri sebagai berasaskan kepada projek kesenangan-kesenangan yang bukan berasaskan kepada dedikasi mereka, tapi berasas kepada daddy yang nak kasih. Maka sebab itu kita tak boleh dalam konteks ni cukup sukar dan kita nak keluarkan mereka ini daripada kehidupan, kerana persekitaran melihat begitu. Persekitaran dan masyarakat melihat kehidupan mereka yang akhirnya menjadi model. Bukan model kepada keikhlasan perjuangan itu sendiri. Tapi itu sedikit mengambil masa, kerana sebagaimana kita sebut, soal kekeluargaan itu kita tak nafikan, malah dalam mana-mana parti politik pun sebagai contoh PKR, siapa yang dengan anak beranak, dengan isterinya, dengan anaknya, dengan suaminya, kan, mana kita tak boleh mengata bahawa di sana ada sistem kekeluargaan yang kekuatan, sebab di mana-mana sama ada dalam PKR dan DAP kena Lim Kit Sian dengan anaknya Lim Guan En dengan keturunan Karpasin dan seumpama legasi-legasi itu. Kita tak lihat sangat sebagai, tapi kita lihat bagaimana kehidupan yang ada. Sebab itu bagi saya sedikit gusar persekitaran pemilihan. Memang kita nak meletakkan bahawa meletakkan abata itu sendiri agak sedikit sukar kalau
tidak ada perimbangan calon-calon yang ada kekuatan sedikit dalam membicarakan dan lantang dalam isu-isu yang berkaitan dengan Abata itu sendiri. Cuma mutakhir inilah. Baik itu kalau Datuk tanya saya, apakah proses itu, bagi saya dia akan memakan masa. Yang nak mencari benar-benar sebagai satu transformasi. Baik itu saya tertariklah dengan transformasi yang dibawa pada hari ini. Bukan lagi meletakkan kepada kepentingan legasi itu sendiri. Dengan terdedahnya beberapa agensi-agensi yang begitu serius dalam menangani isu-isu tender, projek dan seumpamanya. Tetapi dia mengambil sedikit masa lah Datuk, saya melihat. Kalau Datuk tanya saya pribadilah. Okey. Para penonton dan mati sekalian, kita sambung perbincangan kita rehat sebentar dan selepas ini saya akan mukakan beberapa lagi soalan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Hasan Basri. Kita jumpa selepas ini. Akademi Keluarga Bahagia Malaysia. Ibu-ibu dan ayahlah yang menentukan. Kita bertemu lagi para penonton dalam ruangan Aura 13 sempena dengan pemilihan UMNO tahun 2013 ini. Bersama saya ialah tidak lain dan tidak bukan sahabat kita yang telah menjelajah seluruh negara ini untuk menimba degup jantung rakyat mengenai pemilihan UMNO 2013 ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Hasan Basri. Ustaz, ini besok hanya tinggal beberapa jam lagi. Saya ingat orang-orang calon-calon yang bertanding pun tak sedap duduk ni. Tak sedap duduk. Besok dah membang undi pun saya rasa tak sedap duduk lagi. Hingga keputusan awalnya mungkin diumumkan pukul 8 malam, pukul 9 malam dan sampai hari keesokan hari besok pun masih lagi undi dika. Kerana yang akan mengundi nanti 146,500 orang. 146,500 orang. Ustaz, saya nak tanya. Dari segi Ustaz lah, dengan tidak menyebutkan nama-nama agaknya kan ya. Daripada 25 calon-calon yang akan dipilih melalui pengundian itu dan 3 orang net presiden yang akan diundi itu, manusia yang macam mana dari segi pandangan Ustaz? Tinjauan Ustaz pergi ke Terengganu, pergi ke Kelantan, pergi Perlis, pergi Kedah, pergi Johor, Sabah, Sarawak. Ustaz lah di antaranya yang dapat kata orang membelah dada manusia-manusia di Malaysia ini untuk melihat degup jantung mereka tentang pemilihan yang mereka hendak, manusia yang mereka hendak bertakhta dalam Majlis Tertinggi UMNO ini. Ya, hasil daripada kita kata peringkat grassroots. Sebab kita ni peringkat grassroots. Kalau melihat grassroots ini dalam UMNO itu sendiri, dia memang ada denyut nadi kepada agama itu sendiri. Ialah sebab kita tak boleh larikan, sebab agama dengan kehidupan ini sama ada dalam semua bidang. Cuma persoalannya hari ini ialah mereka nak mencari tokoh-tokoh, kalau tidak pun yang background dalam bidang agama secara total, tetapi paling tidak ke mereka bercakap soal kepentingan Islam, kepentingan Melayu dan
negara itu sendiri. Maka saya melihat golongan inilah yang harus ditarik untuk diketengahkan supaya apa yang diasaskan atas perlembagaan itu sendiri, perlembagaan walaupun ia dicipta oleh Lord Red dan seumpama, tetapi mereka meletakkan Islam. Dan golongan inilah yang menjadi teras untuk meletakkan perlembagaan negara di tempat yang tinggi. Walaupun Al-Quran itu tempat yang paling tinggi, tak nafikan, tapi dalam konteks negara kita, perlembagaan menyatakan bahawa Islam sebagai agama rasmi. Maka siapa yang nak menarik Islam sebagai agama rasmi kecuali kelompok yang mendominasikan kerajaan pada hari ini, itu UMNO. Perlembagaan meletakkan Melayu sebagai hak ada kisah sehingga perkara 153 jelas. Siapa yang nak meletakkan Melayu ini kecuali pimpinan UMNO yang memperjuangkan tentang isu ini. Begitu juga perlembagaan yang jelas meletakkan. Kerana pada hari ini kita lihat serangan yang cukup hebat sehingga mencabar perlembagaan itu sendiri. Mencabar perlembagaan perkara 153 supaya dikaji balik. Mencabar hak-hak keistimewaan. Hatta pegawai kerajaan pun dicabar nak dikurang dan seumpama. Maka untuk berhadapan dengan musuh-musuh ini, saya sebut sebagai musuh-musuh yang begitu lantang mencabar polis dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk menjaga keamanan, sehingga menyatakan polis itu suka menembak di sana sini. Golongan ini tidak segan silu, golongan kelompok-kelompok ini tidak dilapik-lapik lagi di dalam menyatakan kemarahan mereka, kebencian mereka, sehingga mereka sanggup menggelar sebagai anjing-anjing. Dan mereka, orang-orang nak berhadapan dengan kelompok ini, mereka yang duduk di dalam UMNO pemilihan besok itulah yang diharapkan oleh perwakilan. Bukan mereka hanya bermusim, bercakap soal abata, bercakap soal Islam secara bermusim. Mereka kena konsisten, mereka kena meletakkan perjuangan ini asas untuk berhadapan dengan kelompok-kelompok yang saya percaya kelompok ini tidak akan terhenti. Sebab melihat mereka berani bercakap mencabar Islam Melayu kerana kelemahan pimpinan kita itu sendiri. Mudah-mudahan kita akan bangkitkan kembali kelompok-kelompok pimpinan supaya ini, supaya untuk mengunci mulut-mulut mereka yang secara terang-terangan hari ini cuba mencabar isu yang berkaitan dengan Islam Melayu dan Raja. Okey, Ustaz, tadi Ustaz nampaknya lebih cenderung mengatakan siapa juga yang akan dipilih, siapa juga yang akan dipilih oleh 146,500 orang pemilih-pemilih ataupun perwakilan-perwakilan itu, Ustaz hendak paling tidaknya tegakkan prinsip abata itu. Agama, bangsa, ti itu tanah air, ta itu tanah air. Okey. Tetapi Ustaz, ada satu lagi kata orang, satu dikotomi ini, ada satu lagi yang di sebelah di sana, iaitu orang-orang yang dalam UMNO sendiri yang bercakap nak mengembangkan satu prinsip yang namanya prinsip progresif. Yang namanya prinsip yang dalam progresif itu kemungkinannya ada elemen liberalisme di dalamnya dan sebagainya. Ustaz ingat kalau mereka terus bawa prinsip ini menjelang 2000 pemilihan pilihan raya yang ke-14 yang akan datang ni, boleh jual ke tak jual? Prinsip liberal, prinsip progresif untuk menawan hati rakyat Malaysia, Melayu terutamanya, untuk memilih mereka UMNO dalam PRU ke-14 yang akan datang ini. Dia, Datuk, pertama kita tidak boleh menolak sekaligus kelompok-kelompok seumpama ini berada di mana-mana. Hatta dalam parti yang berteras Islam pun ada kelompok yang membawa prinsip-prinsip progresif yang kononnya atas nama liberalisasi. Jadi apabila fahaman liberalisasi ini yang hari ini sudah dilihat sebagai satu fahaman dalam bentuk boleh diterima oleh semua, mereka ini yang kita sebut tadi, kelompok yang berada dalam UMNO itu sendiri, tak boleh nafikan dia akan bergerak bersama-sama, kerana dalam kerajaan Barisan Nasional itu sendiri ada berbagai-bagai parti. Ya. Yang konon atalasan kita ni ada berbagai-bagai agama, budaya. Hatta saya cukup yakin dengan mengambil kira pilihan raya yang ke-13, yang kesannya apa yang berlaku dalam pilihan raya ke-14, kalau mereka membawa budaya ini, sedangkan orang Melayu yang secara majoritinya tetap bersama dengan UMNO, akhirnya tidak mustahil akan menolak
Sebab kalau isu yang sebelum ni minta maaf cakap, kalau kita turun di peringkat Datuk pun turun di mana-mana, suruh curuk rantau, masuk bandar, keluar bandar, masuk pekan, masuk kampung, keluar kampung. Kita bercakap atas Islam. Atas nama Islam. Sebab dia mencakupi semua. Maka sedikit sebanyak, suka tak suka, kita harus melihat ini sebagai salah satu yang turut membantu kepada kemenangan UMNO dalam Barisan Nasional di mana-mana peringkat kampung. Walaupun cuba dinafikan, tapi paling tidaknya maka rentetan ini perlu diteruskan. Bukan kerana semata-mata politik, tapi atas kebenaran Islam itu sendiri yang mencakupi. Sebab itu, saya percaya kalau mereka cuba menafikan Islam itu sendiri sebagai teras, Melayu itu sebagai teras, tidak mustahil pilihan raya ke-14. Walaupun 13 baru ini pun kita melihat hampir-hampir, walaupun hilang majoriti 2/3. Kalau inilah yang diserapkan, kalau tidak meletakkan di peringkat kampung, di peringkat mana saja, maka tidak mustahil kesan yang akan dibawa pada pilihan raya ke-14. Okey. Para penonton dan mati sekalian, saya nak berpindah pula untuk menyoal ataupun berbincang dengan Ustaz Hassan ni mengenai 6 calon yang bertanding untuk merebut jawatan naib presiden. Yang ini yang hangat ni. Di mana-mana pun, saya rasa Ustaz pergi di mana-mana pun waktu pagi, bahkan di veranda-veranda surau, veranda-veranda masjid, di tempat-tempat makan, kedai-kedai kopi, di pasar-pasar, berhentilah kita. Orang akan bercerita, yang diceritakan ialah 6 calon-calon yang akan bertanding untuk merebut jawatan naib presiden UMNO. Okey, yang ini Ustaz, setakat yang Ustaz tengok sekarang ni, cakap yang Ustaz tengok ni, mesej yang dibawa oleh mereka, yang terpancar dalam akhbar, dalam berita-berita yang disajikan, Ustaz nampak mesej itu mesej yang boleh dibeli oleh 146,500 orang UMNO? Mesej itu yang dibawa tu. 146,500 hampirlah. 6 calon ni, minta maaf cakap, saya nampak di sana secara tradisinya dalam UMNO itu sendiri, mereka ni bakal mewarisi kepimpinan negara. Dan sejarah membuktikan bahawa bakal timbalan presiden ialah daripada naib presiden. Dan timbalan presiden lah yang akan menjadi presiden dan sekaligus Perdana Menteri. Maka daripada 6 orang lah yang akan mewarisi kepimpinan pada masa akan datang, perwakilan melihat ke-6 ni ada kekuatan. Tapi dalam masa yang sama ada kelemahan. Untuk membawa, kita sebut sebagai suatu legasi kepada agama Islam, legasi kepada Melayu itu sendiri, maka daripada 6 orang ni lah, ada 1-2 yang tidak melihat itu sebagai suatu keutamaan perjuangan mereka, kan? Maka sebab itu mengambil pengalaman-pengalaman mereka yang ada kedudukan, akhirnya mereka akan memilih di kalangan 6 orang siapa yang ada kedudukan, siapa yang ada legasi, siapa yang begitu konsisten dalam kepimpinan itu sendiri akan dipilih. Tapi kalau Datuk tanya, perwakilan melihat, bagi saya, kita sebagai orang yang nampak daripada 6 orang di sana, yang kita meletakkan bahawa tidak boleh lagi lah ada seorang dua yang agak sedikit lantang dalam isu-isu. Tapi kita harap supaya kelantangan ini bukan semasa pemilihan. Supaya kelantangan ini dalam memperjuangkan isu, sama ada berkaitan dengan soal negara, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan apa, mesti konsisten. Kan? Tapi daripada ke-6 calon ini, masing-masing sedikit tidak dominan sangatlah kalau kita tengok 6 orang calon ini. Kalau kita semua tahu, sedia maklum sejarah-sejarah 6 orang ini. Cuma ada seorang dua yang nampak sedikit ke hadapan, mungkin kerana atas jawatan yang sedikit membantu. Sebab itu dalam kepimpinan UMNO sendiri, kalau jawatan itu sebahagian daripada batu loncatan untuk mencari sedikit kemenangan di situ. Ustaz, kalau dibandingkan 6-6 tu, tadi kita pun Ustaz menyebutkan dalam pemuda agaknya dibandingkan ketua pemuda yang menang dengan calon-calon yang lain yang bertanding melawan dia,
di peringkat cawangan aja Ustaz. Di peringkat cawangan nak bertanding merebut peringkat nasional nombor 1 di peringkat nasional. Jauh bezanya di antara mereka. Begitu juga wanita. Kalau kita tengok wanita, calon yang menang sebenarnya ketua incumbent ketua wanita yang pencabarnya pun kata-katanya lah tidak menggambarkan stature seperti ketua wanita itu. Tapi yang saya nak menyebutkan Ustaz, dari segi naib presiden ni, sebagaimana yang Ustaz menyebutkan tadi, mungkin ada seorang dua yang nampaknya menonjol, mungkin kerana jawatan dan sebagainya. Tetapi pada keseluruhannya, agaknya nak kata ada jawatan. Nak katakan ada kedudukan, ada kedudukan. Nak katakan ada pengalaman, ada pengalaman. Nak katakan ada perjuangan, ada perjuangan. Nak katakan ada umur, ada umur. Walaupun bukan perbezaan umur di antara mereka pun tak banyak sangat perbezaan umur di antara mereka. Tadi, daripada banyak-banyak itu, tidakkah Ustaz terfikir bahawa senjata utama untuk mereka memenangi hati 146,500 orang itu masih juga kepada A yang pertama tadi, iaitu agama, dan B iaitu bangsa. Sebab itu kita sebut tadi, Melayu dan Islam itu tidak boleh diasing, tidak boleh dipisah. Walaupun dia tak semayang, tapi bila bercakap soal agama, mereka mengangkat parang untuk bersyahid dan berjihad. Maka dia tak boleh lari daripada Islam itu sendiri, agama itu sendiri dengan kepimpinan tiga ni. Sebab bagi kita pun ada sedikit kegusaran. Kalau kita meletakkan kepimpinan yang akan menjadi teraju pada masa negara akan datang, kalau tidak meletakkan kepentingan itu sendiri ataupun agama, maka sudah pasti negara ini akan hancur sebagaimana kita lihat negara-negara lain. Maka dalam konteks 6 orang ni, yang kita sebut 6 orang untuk meletakkan naib presiden ini, bagaimana perwakilan dia tak boleh lari daripada meletakkan itu yang penting. Kan? Walaupun ada seorang dua yang melihat itu bukan masalah besar. Kan? Bukan satu masalah besar. Itu masalah semula jadi. Kan? Tapi bagi kita, mengikut pengalaman lah, kan saya turun di sebuah negeri yang kata bagi kami, negeri kami tidak ada masalah dengan agama. Kan? Tidak ada masalah budaya kita di sini. Tapi kita harus lihat, walaupun negeri itu tidak ada masalah dalam pertemuan agama itu sendiri, tetapi ini berkesan kepada negara. Kan? Jadi inilah yang kita sebut. Kalau Datuk, kita lihat pada hari ini, perwakilan ni tak boleh lari daripada prinsip itu. Ustaz, sebagai akhirnya Ustaz, kita tinggal dalam 1 minit saja lagi. Akhirnya, untuk mereka yang akan bertanding dan juga untuk yang memilih 146,500, dari segi Ustaz sebagai orang yang independen, orang yang boleh dikatakan penganalisa, boleh mengulas hal politik ini kerana keterlibatan secara langsung daripada peringkat grassroots sampai peringkat pertengahan dan peringkat atasan. Apa agaknya sepatah dua yang Ustaz nak berikan kepada teman-teman yang sedang menonton, terutama kemungkinannya perwakilan-perwakilan yang sedang menonton siaran ini? Pertama, saya nak sebut begini bahawa pemilihan naib presiden ini bukan suatu pemilihan tahunan. Dia akan meletakkan dan menentukan masa depan negara kita itu sendiri. Khususnya yang suasana dan persekitaran yang semakin kompleks, yang semakin mencabar dengan pihak pembangkang begitu saban hari, mencabar institusi-institusi yang menjadi perjuangan dan teras kepada UMNO itu sendiri. Maka kita kena meletakkan mereka yang begitu konsisten dalam mempertahankan iaitu abata itu sendiri, bukan hanya sekadar retorik, hanya sekadar retorika semasa pemilihan semata-mata. Semua bercakap abata di sana, abata. Yang akhirnya masyarakat melihat mereka ini hanya sekadar berretorik. Kita sebut sebagai sebagai contoh isu kalimah Allah. Kan? Hari ini pun mereka nak bercakap soal isu kalimah Allah yang kononnya sebagai prinsip ada ni. Kepada mendokong sedikit pada kemenangan, yang akan membantu pada kemenangan. Maka sebab itu para perwakilan yang ribuan ini pastikan bahawa meletakkan mereka di tempat kepimpinan tadi, meletakkan di tempat yang sebenar dan sepatutnya dalam isu yang berkaitan dengan konteks perlembagaan negara itu sendiri. Okey. Para penonton dan mati sekalian, begitu sajalah saya baca perbincangan kita. Mungkin ini yang terakhir dari segi politik pemilihan UMNO 2013 mengenai aura
ke-13 ini. Dan dalam ruangan-ruangan yang lain, Aura 13 masih lagi dibawa oleh IMR TV berserta dengan Telagah yang biasa tuan-tuan menontonnya, tetapi dalam konteks yang lain. Mungkin dalam pemilihan parti-parti yang lain dan juga mungkin ada isu-isu yang hangat yang sedang diperbincangkan, kita akan bawa isu itu dalam Aura 13 dan juga dalam Telagah yang pernah tuan-tuan tonton. Untuk itu, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Hasan Basri, terima kasih kepada para penonton. Mudah-mudahan sedikit apa yang dicurahkan ini dapat memberikan ruang untuk direnungkan oleh para penonton. Jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.